Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membentangkan satu kajian mengenai petua pantang larang kaum di Sarawak. Antara kaum yang terlibat adalah kaum Melayu Sarawak, kaum Iban, kaum Melanau dan juga kaum Bidayuh. Sarawak merupakan sebuah negeri yang terbesar di Malaysia. Kepelbagaian kaum dan etnik di Sarawak menjadikannya kaya dengan seni dan budaya. Masyarakat pelbagai kaum di Sarawak merupakan golongan peribumi dan mempunyai kepercayaan serta amalan turun-temurun yang menjadi sebahagian daripada peraturan sosial dan dikongsi bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Kepercayaan dan amalan ini didedahkan melalui petua-petua dan pantang larang lama ini yang berpaksi kepada kepercayaan masing-masing. Namun, terdapat juga unsur-unsur animisme yang masih dikekalkan. Kewujudan pantang larang bertujuan untuk membuat teguran ataupun menasihati seseorang secara tidak langsung. Dengan menggunakan pantang larang ini, ia bukan sahaja dapat memberikan teguran secara halus, malahan dapat menjaga air muka seseorang. Pantang larang juga boleh ditafsirkan sebagai sebuah tegahan daripada melakukan sesuatu kerana ia dipercayai akan membawa akibat buruk. Pantang larang merupakan kata majmuk yang berasal daripada perkataan pantang dan larang. Pantang bermaksud tegahan daripada melakukan sesuatu kerana dipercayai akan membawa kesan yang buruk. Manakala perkataan larang pula bermaksud tegahan daripada melakukan sesuatu perkara atas dasar kuat kuasa undang-undang atau perkataan sama ada bertulis atau tidak. Oleh itu, individu atau masyarakat akan sentiasa mengawal diri daripada melakukan sesuatu perkara atau tindakan yang menyalahi undang-undang. Kepercayaan kepada pantang larang ini menjadi ukuran dan nasihat serta sebagai tauladan kepada setiap kaum di Sarawak supaya tidak mengabaikan nasihat yang diberikan. Nenek moyang pada zaman dahulu mempunyai nasihat secara tersirat. Dalam menyampaikan nasihat melalui pantang larang yang telah digunakan, termasuklah melibatkan kesihatan, keselamatan dan pelbagai aspek lagi. Pantang larang ini masih lagi relevan digunakan pada zaman sekarang kerana ianya membawa sesuatu kebaikan mengikut kepada pantang larang kaum masing-masing. Petua dan pantang larang tradisional kaum Melayu Sarawak dapat dilihat dari segi perubatan wanita dan kecantikan, keselamatan diri, bercucuk tanam dan dari segi perkahwinan. Dari segi perubatan, kaum Melayu Sarawak mengamalkan berdiam selepas bersalin. Amalan ini merupakan petua tradisional yang dilakukan dengan membuat unggun api dan wanita yang berpantang akan duduk berhampiran dengan unggun api tersebut. Petua ini dipercayai dapat melancarkan peredaran darah di dalam tubuh. Dari segi wanita dan kecantikan, masyarakat Melayu Sarawak menggunakan bahan semula jadi untuk pelbagai tujuan dan manfaat kesihatan serta kecantikan seperti penggunaan beras pulut, kunyit, daun pandan dan bunga tanjung. Pantang larang tradisional kaum Melayu dapat dilihat dari segi wanita Melayu Sarawak tidak digalakkan duduk di muka pintu. Ini dipercayai akan lambat bertemu jodoh. Pantang larang ini berkait rapat dengan aspek nilai budaya Melayu yang mengundang pelbagai persepsi, khususnya yang tidak elok dalam kalangan orang kampung. Wanita Sarawak juga tidak digalakkan menyanyi di dapur. Wanita yang menyanyi di dapur akan mendapat suami yang tua atau lebih berumur. Petua ini berkait dengan sistem nilai dalam masyarakat yang merupakan satu perbuatan yang tidak manis dan akan menyebabkan kurang tumpuan kerja semasa memasak. Dari segi keselamatan diri pula, masyarakat Melayu Sarawak juga mempunyai petua dan pantang larang yang perlu diamalkan sebagai panduan kehidupan untuk menjaga keselamatan diri agar tidak ditimpa sebarang bencana.
seperti mencalik tanah di kepala. Ini supaya tidak diganggu oleh kuasa jahat atau binatang-binatang apabila berada di hutan. Selain itu, meletakkan daun di telinga apabila hujan panas. Ini bagi makhluk halus tidak akan mengganggu kerana dianggap sekeluarga dengan mereka. Dari segi bercucuk tanam pula, kaum Melayu Sarawak mempercayai bahawa untuk mendapatkan hasil pertanian yang baik, perlu diamalkan seperti memijit tanah sambil berselawat ke atas Nabi Muhammad. Selain itu, niat ucapan yang baik seperti bersedekah dan mendapat rezeki juga amat penting untuk menjadikan pokok tersebut subur dan menghasilkan buah yang banyak. Selain itu, terdapat juga sesetengah keluarga Melayu di Sarawak mempunyai pantang larang menanam sesuatu tumbuhan. Misalnya, terdapat sesebuah keluarga mempunyai pantang larang dalam menanam halia. Sekiranya pantang larang ini dilanggar, keluarganya akan meninggal dunia dalam keadaan yang tidak dijangka. Dari segi perkahwinan pula, bagi pasangan yang baru berkahwin, mereka diberikan tepung tawar atau dipanggil pupur, iaitu bedak biasa dan minyak wangi. Ini bertujuan untuk tuan rumah keluarga terdekat akan merenjihkan tepung tawar sambil mendoa agar pengantin diberi kebahagiaan sehingga akhir hayat. Sekiranya amalan ini tidak dilaksanakan, keadaan tersebut dikatakan akan tunggal haus yang akan menyebabkan sesuatu yang tidak baik akan berlaku. Pengantin yang baru berkahwin juga tidak dibenarkan keluar rumah melintas seberang laut atau sungai dalam tempoh seminggu perkahwinan. Tujuan petua ini adalah untuk mengelakkan sebarang kejadian buruk pada ketika melangsungkan perkahwinan. Ada beberapa pantang larang dalam kaum Iban dari segi pantang larang ketika kehamilan, pantang larang selepas kelahiran, pantang larang dalam perkahwinan dan pantang larang ketika kematian. Pantang larang semasa kehamilan atau mengandung, bakal si ibu dan bakal si bapa dilarang menggali parit, menyiang ikan, membunuh binatang, membenam pokok pisang. Selain daripada itu, tidak dibenarkan memotong pokok yang menjalar di atas tanah kerana dikhawatiri berlakunya pendarahan berterusan semasa ibu melahirkan bayi. Dilarang memecahkan telur menggunakan pisau atau kayu kerana dikhawatiri bayi akan cacat. Dilarang membawa kura-kura ke bilik kerana dikhawatiri bayi akan tersangkut semasa dilahirkan. Dilarang menuang minyak di tapak tangan untuk disapu ke rambut kerana dikhawatiri bayi akan lahir daripada menanah. Selain daripada itu, pantang larang selepas kelahiran, makanan si ibu harus dicampur dengan halia untuk memanaskan badan. Si ibu wajib mematuhi pantang larang ini dalam jangka masa selama 30 hari selepas melahirkan bayi. Si ibu juga akan menjalani satu amalan iaitu berdiang. Berdiang ini adalah di mana si ibu perlu dekat dengan unggun api yang dihidupkan dengan menggunakan kayu api yang berasal dari kayu malam atau kayu lansat supaya dapat menyembuhkan penyakit selepas bersalin. Amalan berdiang ini berterusan selama 40 hari untuk mengembalikan tenaga. Pantang larang dalam perkahwinan. Menurut kepercayaan nenek moyang dulu kala, perkahwinan yang terhasil daripada jadi mali akan mengundang bencana besar seperti kudi atau tanah runtuh. Kehidupan pasangan yang jadi mali juga tidak tenteram atau tidak sihat dan kurang mendapat rezeki dalam kehidupan seharian. Pantang larang ketika kematian. Ada pantang larang bagi kematian masyarakat Iban. Pihak keluarga si mati haruslah mengelilingi mayat dan meratap selama 190 minit. Lesung atau penumbuk diletakkan di laluan atau dikenali sebagai tempang untuk menghalau hantu serta mayat juga dibersihkan dan 3 tanda kunyit diletakkan pada bahi. Pantang larang tempoh berkabung, tidak boleh menjerit apabila melewati perkarangan rumah panjang si mati. Sebarang upacara tidak boleh diadakan, namun sekiranya perlu juga, maka sigi panding atau denda sebanyak RM2 dikenakan sebagai pemampul, sebagai pendinding
yang akan dikenakan. Mayat tidak boleh dipijak atau dilangkah kucing ataupun anjing. Dipercayai akan menyebabkan roh si mati tidak tenteram dan akan sentiasa memburu orang yang masih hidup. Justeru, mayat sentiasa dijaga rapi oleh para wanita yang berumur sehingga mayat dikebumikan. Bagi pantang larang lain pula, ialah yang mana halia tidak boleh ditanam kerana ia akan memberi kesan kepada mata, dan apabila terserempak dengan binatang di atas dahan, itu adalah hantu rembia yang dipanggil roh menjaga pokok. Ini adalah antara pantang larang dan adat masyarakat kaum Iban yang boleh kita pelajari. Pantang larang kaum Melanau. Pantang larang yang pertama adalah dari aspek kelahiran yang meliputi sewaktu mengandung dan selepas kelahiran. Wanita hamil dilarang memakan buah-buahan yang mengeluarkan bau yang kuat seperti durian, ulam-ulaman yang berbau seperti betai dan memakan pucuk paku. Hal ini adalah bagi mengelakkan badan ibu yang hamil berbau busuk dan susu badan menjadi masam. Pantang larang semasa mengandung juga perlu diikuti oleh suami dengan menjauhi beberapa perkara. Antaranya, suami dilarang untuk memotong kayu yang bertandan dan memakan ikan pari kerana bimbang bibir anak yang akan lahir menjadi sumbing. Selepas berlakunya kelahiran pula, kaum Melanau dilarang untuk memuji bayi yang baru dilahirkan. Sebaliknya, mereka lebih senang jika bayi yang baru dilahirkan itu dikatakan hodoh dan sebagainya. Sesiapa sahaja yang ingin bermalam di rumah tersebut dikehendaki untuk bermalam selama 3 hari. Semua makanan dan barang-barang di dalam rumah juga tidak boleh dipinjam atau dibawa keluar. Jika pantang larang ini dilanggar, dipercayai anak akan jatuh sakit atau meninggal dunia. Semasa tempoh pantang juga, suami yang balik dari hutan atau laut tidak dibenarkan memegang anaknya kerana kaum Melanau percaya bau laut dan hutan masih melekat di badannya akan menjejaskan kesihatan anak tersebut. Bagi bayi perempuan pula, sewaktu kecil dahinya hendaklah dipipihkan dengan sejenis alat iaitu jak, bertujuan untuk mencantikkan dahi yang menjadi identiti khas dalam kalangan kaum Melanau. Pantang larang seterusnya adalah makanan. Terdapat 2 jenis pantang larang makanan dalam kaum Melanau, iaitu pantang larang tetap dan pantang larang yang bersifat sementara. Pantang larang tetap merupakan larangan kepada sesuatu makanan mengikut keturunan atau warisan nenek moyang mereka. Pantang larang ini berkaitan dengan kejadian yang menimpa nenek moyang mereka pada masa dahulu yang menyebabkan mereka disumpah menjadi binatang tertentu. Sumpah ini melarang kaum Melanau dari memakan beberapa jenis daging, dan sebahagian masyarakat Melanau di Mukah tidak makan ikan hiu, daging rusa, beruang dan harimau. Mereka mempercayai jika pantang larang diingkari, malapetaka akan menimpa keturunan mereka. Pantang larang makanan bersifat sementara pula adalah melibatkan wanita hamil, wanita selepas bersalin, ibu menyusu anak serta orang yang sedang mendapatkan rawatan tradisional. Selain itu, golongan kanak-kanak juga tidak dibenarkan makan ketam dan ikan sembilang bagi mengelakkan daripada terkena penyakit kulit. Mereka juga tidak dibenarkan makan buah nilin kerana dipercayai mengakibatkan kanak-kanak perempuan akan mati semasa bersalin ketika besar, manakala kanak-kanak lelaki kebarangkalian akan mati lemas atau dibahan buaya. Terdapat juga kepercayaan pantang larang yang melarang individu Melanau untuk memakan sayur midin. Sayur midin ini digelar sebagai rambayuh atau midin gila. Jika memakannya, dikotiri akan menjadi gila dan dirasuk seperti pelakon bomo Melanau yang dipanggil tau bayuh. Pantang larang seterusnya adalah perkahwinan. Amalan pantang larang tradisional ini dilihat bagi mengelakkan sesuatu musibah menimpa kepada keluarga mereka jika tidak dipatuhi. Setelah bernikah, suami dilarang menetak bumbung rumah mereka dengan parang kerana perkara ini boleh menyebabkan hubungan antara pasangan suami dan isteri menjadi renggang dan retak. Semasa upacara perkahwinan pula, pakaian yang dipakai mestilah tidak boleh dijahit walaupun koyak kerana pelakon tersebut boleh mendatangkan pelbagai penyakit dalam kalangan suami isteri. Pantang larang seterusnya adalah kematian. Pantang larang semasa kematian yang perlu dipatuhi ialah mereka dilarang keluar rumah dan melawat orang lain selama 7 hari. Peligin merupakan saudara mara yang datang menziarahi keluarga si mati. Mereka dikehendaki untuk tidur di rumah tersebut selama 3 hari berturut-turut. Peligin tersebut akan berjaga sehingga pagi sambil berbual-bual dan bermain tatau atau teka-teki di rumah tersebut. Menurut kepercayaan mereka pada zaman dahulu kala, akan diadakan upacara pesto, iaitu nyanyian yang berkaitan jantina si mati, iaitu 7 hari untuk lelaki dan 5 hari untuk wanita. Upacara tersebut adalah untuk memberi hantaran kepada roh si mati. Seterusnya, rombongan akan menuju ke kubur dengan membawa kuih untuk diberikan kepada si mati.
Setiap ahli rombongan juga perlu mandi dan jamuan makan akan diadakan. Kemudiannya mereka akan berkabung atau maulid sebagai tanda menghormati si mati dan perlu memakai baju serba hitam dan terindak iaitu topi bagi mengelakkan kejadian buruk. Khususnya saya akan menerangkan petua dan pantang larang kaum Bidayuh di Sarawak. Yang pertamanya, pantang larang berkaitan kematian. Sekiranya berlaku kematian di sesebuah kampung atau terdapat upacara penyembuhan, pengunjung luar tidak dibenarkan memasuki kampung sama sekali selama 7 malam berturut-turut. Ini adalah bertujuan bagi mengelakkan daripada roh jahat mengikut jejak pengunjung dan memasuki badan pesakit. Khususnya, pantang larang berkaitan lawatan ke rumah panjang. Setiap pengunjung yang ingin memasuki kampung tidak dibenarkan memasuki secara sesuka hati. Namun, pengunjung haruslah meminta kebenaran daripada ketua rumah panjang ataupun ketua rumah yang ingin dilawati. Pengunjung juga tidak dibenarkan terus naik tanpa pelawaan daripada ketua rumah semasa berada di rumah panjang. Perbuatan duduk menjala kaki adalah tidak digalakkan. Sebaliknya, seorang tersebut hendaklah duduk bersila untuk menghormati ketua rumah. Khususnya, pengunjung tidak dibenarkan memasuki kawasan dapur dan juga membasuh pinggan selepas makan. Ini adalah kerana bertujuan. Perbuatan tersebut jika dilakukan akan menimbulkan ketidakselesaan kepada ketua rumah. Khususnya, saya akan menerangkan tentang pantang larang sebelum dan selepas melahirkan anak. Yang pertama, si suami wajib memberitahu bidan kampung untuk mengadakan majlis penawar perut apabila mengetahui si isteri telah hamil. Tujuan majlis ini diadakan adalah sebagai tanda untuk menghalau segala keburukan dan kekotoran dari tubuh wanita mengandung. Khususnya, seorang ibu yang baru melahirkan anak tidak dibenarkan untuk keluar rumah sehingga tamat tempoh berbantang. Begitu juga jigana bapa tidak dibenarkan untuk membuat sebarang kerja pertukangan dalam tempoh berpantang dan sepanjang tempoh kehamilan. Ini kerana masyarakat Bidayuh percaya bahawa jika terdapat pelanggaran pantang larang sepanjang tempoh kehamilan, ianya bakal menyebabkan kecacatan pada bayi yang akan dilahirkan. Dan kecacatan seperti mulut sumbing sering dikaitkan dengan perbuatan bapa yang melakukan aktiviti pertukangan. Khususnya, pasangan si suami dan isteri dilarang sama sekali mencuri, makan daging rusa, keluar pada waktu senja, mendampingi seseorang yang mempunyai masalah penyakit kulit dan sebagainya apabila sedang hamil. Si isteri akan melahirkan anak yang peramatang atau malapetaka yang akan menimpa ibu yang melahirkan anak itu. Anak yang bakal dilahirkan juga akan cacat apabila melakukan perbuatan-perbuatan yang telah dilarang. Khususnya ialah wanita berpantang juga digalakkan memakan masakan dengan halia apabila dipercayai dapat mengembalikan kehangatan dalam tubuh si ibu yang baru lepas bersalin, di samping melancarkan pengeluaran darah kotor. Selain itu, wanita berpantang juga digalakkan untuk mandi dengan daun tirosoh, yakni daun selusuh, untuk membuang bau badan dan minum air rebusan daun tirosoh untuk memulihkan segala urat-urat selepas bersalin. Sekian. Perkongsian aspek petua dan pantang larang tradisional ini menampakkan bahawa terdapat masyarakat pelbagai etnik di Sarawak yang mempunyai kuasa dan sumber-sumber alam perlu dihormati kerana ia merupakan sebahagian daripada tunjang asas kepada kehidupan. Terdapat juga kepercayaan terhadap unsur animisme yang masih dikekalkan sehingga ke hari ini. Sungguh pun demikian, pelbagai kaum, etnik dan pelbagai agama dan kepercayaan, mereka sememangnya tidak dapat lari daripada amalan nenek moyang mereka. Terdapat perkaitan yang amat rapat dengan unsur agama dalam amalan petua dan pantang larang tersebut. Senario ini menampakkan bahawa amalan petua tradisional oleh kepelbagaian kaum dan etnik di Sarawak ini ternyata mempunyai pengaruh yang tersendiri. Dari aspek kelestarian petua dan pantang larang ini, dilihat bahawa terdapat petua dan pantang larang yang masih relevan dan diteruskan oleh ahli masyarakat, namun ada yang telah ditinggalkan kerana perubahan gaya hidup, khususnya melibatkan aspek perubatan dan kesihatan.
Petua dan pantang larang kepelbagaian kaum di Sarawak sewajarnya diteliti, dihalusi dan dihargai oleh generasi pada hari ini kerana signifikannya dengan budaya dan kepercayaan masyarakat serta kemampuannya menyumbang kepada kosa ilmu dan manfaat pelbagai pihak.